sedikit bagi anda, segalanya buat mereka. So, jom semua kita berzakat bersama di Zakat Selangor. Sekarang ni mudah je, bayar online, tak pun download app Zakat Selangor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 25 Disember bersama saya Zazrina Zainuddin. Kita ke berita utama. Peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN yang terkesan dibenarkan untuk menangguhkan bayaran balik selama 3 bulan. Perkara itu diumumkan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Noraini Ahmad dalam satu kenyataannya hari ini. Katanya, peminjam yang terkesan boleh mengemukakan permohonan kepada PTPTN bermula 28 Disember ini hingga 31 Mac 2022. Butiran lanjut mengenai pelaksanaan penangguhan bayaran balik itu akan diumumkan PTPTN. Menurut Datuk Noraini, penangguhan itu diharapkan dapat meringankan beban peminjam yang terkesan ketika ini. Sebanyak 49 kes baharu jangkitan COVID-19 varian Omicron dikesan di Malaysia dan menjadikan kumulatif kes itu kini mencecah 62 kes. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, 30 daripada 49 terbaharu itu melibatkan jemaah yang baru pulang daripada umrah. Menurut Khairi, sebahagian besar kes Omicron itu adalah akibat tidak patuh kepada pengasingan dengan ahli keluarga selain menerima tetamu ketika masih dalam tempoh kuarantin kendiri. Justeru Kementerian Kesihatan katanya akan mewajibkan pemakaian peranti pengesan digital kepada semua pengembara yang pulang dari Arab Saudi. Ini menurut beliau untuk memastikan semua pengembara mematuhi arahan kuarantin di rumah. Dalam pada itu menyentuh mengenai kes Omicron di Malaysia, Khairi berkata 61 kes adalah kes import, manakala satu kes masih lagi dalam siasatan. Tambahnya, kes masih dalam siasatan itu mungkin jangkitan tempatan yang dilaporkan di Sarawak semalam. Katanya penularan tempatan itu dikesan di Sarawak membabitkan lelaki warga negara Cina berusia 38 tahun yang tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan sudah bekerja di negeri itu sejak 3 tahun lalu. Punca jangkitan masih belum dapat dikenal pasti dan siasatan masih diteruskan oleh pejabat kesihatan bahagian Kuching. Kes juga telah lengkap vaksinasi dan keadaan beliau adalah stabil. Seramai 2 kontak telah dikenal pasti, iaitu seorang pemandu kenderaan dan seorang lagi kontak sosial. Kedua-dua kontak ini telah diberi arahan kuarantin di stesen kuarantin untuk tempoh 14 hari dan keputusan ujian sampel pertama bagi kedua-dua mereka adalah negatif. Kementerian Kesihatan KKM sedang menyiasat dakwaan Ahli Parlimen Hulu Langat Datuk Hassanuddin Mohamad Yunus tidak menjalani kuarantin 7 hari selepas pulang dari luar negara baru-baru ini. Ia selepas Datuk Hassanuddin dilihat melawat kawasannya yang dilanda banjir hanya beberapa hari selepas tiba di Malaysia. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, Datuk Hassanuddin sebelum ini memohon pengecualian kuarantin di rumah untuk perjalanan antara 8 hingga 12 Disember untuk menyertai sidang pertubuhan kerjasama Islam OIC di Istanbul, Turki. Bagaimanapun beliau tiba di negara ini pada 22 Disember lalu, maka permohonan asalnya untuk pengecualian di rumah bertindih kerana beliau didapati turut membuat perjalanan dari Turki ke Iran dan Pakistan. Namun Khairi berkata pada 20 Disember lalu, Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Balas Krisis CPRC Kementerian Kesihatan sudah menghantar email kepadanya bagi memaklumkan permohonan kuarantin di rumah sudah diluluskan. Tambah beliau, sekiranya Ahli Parlimen Hulu Langat itu didapati melanggar prosedur operasi standard SOP kuarantin di rumah, beliau boleh dikenakan denda RM1,000. Kita ke berita berikutnya. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani memaklumkan seramai 5 lagi mangsa lemas akibat banjir dilaporkan hari ini. Ia sekaligus menjadikan keseluruhan angka korban akibat banjir di seluruh negara adalah seramai 46 orang setakat jam 4 pagi tadi. Selangor mencatatkan jumlah 25 kematian, di Pahang 18, di Kelantan 3. Ini menjadikan jumlahnya keseluruhan adalah 46. Selain itu, beliau berkata terdapat 5 mangsa dilaporkan masih hilang akibat banjir dan dikenal pasti berlaku di Pahang,
usaha untuk mengesan kesemua mangsa sedang giat dijalankan pasukan mencari dan menyelamat. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di pos kawalan tempat kejadian di Seksyen 25 Taman Seri Muda Shah Alam hari ini. Kerajaan Negeri Johor memperuntukkan RM59 juta bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem perparitan untuk mengurangkan risiko banjir di negeri tersebut. Peruntukan itu meliputi RM27 juta bagi kerja penambahbaikan manakala RM32 juta untuk penyelenggaraan. Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad berkata, mesyuarat bersama Jawatankuasa Bencana Peringkat Negeri telah diadakan dalam memastikan tindakan cepat diambil semua pihak dalam usaha menangani masalah banjir. Katanya kerajaan negeri telah mempersiap aset-aset seperti kenderaan, bot dan khemah untuk pusat pemindahan sementara PPS, namun tindakan segera perlu diambil. Beliau sebelum ini berkata kerajaan Johor bersedia menghadapi kemungkinan bencana musim tengkujuh termasuk jika banjir besar melanda negeri tersebut dan mengarahkan agensi yang terbabit melakukan latihan penyelarasan bagi menghadapi bencana luar jangkaan. Berita berikutnya. Seorang remaja berusia 19 tahun merupakan antara 14 lelaki yang ditahan kerana memandu di bawah pengaruh alkohol. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, ACP Sarifuddin Muhammad Saleh berkata, kesemua mereka ditahan dalam op samsing jalanan, op motosikal dan op mabuk bersepadu ambang Christmas yang berakhir sekitar 4 pagi tadi. Menurut Sarifuddin, selain itu sebanyak 252 jumlah saman telah dikeluarkan di atas pelbagai kesalahan dan 24 buah motosikal telah disita di bawah Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987 atas kesalahan mengubah suai struktur egzos. Dalam operasi berkenaan, 5 lelaki turut ditahan kerana menunggang dalam keadaan berbahaya dan melakukan aksi zigzag, roket, Superman serta bersaing. Katanya seorang lelaki Melayu berumur 21 tahun juga ditahan kerana melakukan kesalahan di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan iaitu curi motosikal. Dan hasil semakan mendapati, suspek mempunyai 3 rekod lampau berkenaan kes kecurian motosikal sejak tahun 2015. Kesemua suspek akan dituduh mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dan dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di semua platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.